Hai, selamat menonton. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya di channel Sembang Tidur. Okey, guys, untuk topik kali ni sebenarnya saya bukan nak berkongsi apa-apa tips untuk kali ni. Sebenarnya ini sebenarnya lebih kepada intro video untuk channel Sembang Tidur. Tapi saya baru sempat nak buat. Okey, jadi sebenarnya saya nak berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan diri saya sendiri, tugasan saya sebagai sleep technologist, dan juga berkenaan dengan channel Sembang Tidur. Kenapa saya wujudkan channel ni? Okey, jadi saya Hilmi dan saya sebenarnya adalah seorang juru teknologi makmal perubatan. Saya bertugas di makmal respiratory dan sleep diagnostic. Okey, jadi sebagai seorang juru teknologi makmal di makmal sleep diagnostic ni, tugas utama saya adalah buat ujian kepada pesakit-pesakit yang disyaki menghidapi penyakit gangguan pernafasan semasa tidur ataupun sleep apnea. Jadi bila sebut masalah gangguan pernafasan semasa tidur, sebenarnya penyakit ni dia melibatkan saluran pernafasan orang tu. Dia saluran pernafasan dekat sini, dia menyempit ataupun dia ada sekatan dekat saluran pernafasan semasa orang tu tidur saja. Jadi menyebabkan orang tu jadi susah nak bernafas ataupun lemas ataupun dia berhenti bernafas terus untuk seketika. Jadi benda tu lah yang kita panggil sebagai sleep apnea lah. Sebenarnya sleep apnea ni boleh kata hampir 80% ke 90% dihidapi oleh rakyat di dunia ni lah, khususnya rakyat di Malaysia, yang mana rata-rata pun kalau kita tengok ramai yang berlebihan berat badan ataupun obes. Jadi obes tu salah satu daripada penyumbang kepada sleep apnea sebenarnya. Jadi tanda-tanda sleep apnea ni kita boleh tengok dengan mudah. Salah satu dia yang semua orang mungkin pernah dengar adalah sebab berdengkur. Dengkur tu sendiri pun sebenarnya ada mitos. Sebab kalau orang-orang tua lama dia kata dengkur ni mungkin sebab tidur terlalu penat ataupun tanda tidur kita nyenyak. Sebenarnya fakta tu adalah salah lah. Disebabkan dengkur ni sebenarnya dia keluar bunyi dengkur tu. Dia keluar bunyi tu disebabkan ada otot di kawasan ni dia bergetar. Bila salur pernafasan kita tu dia sempit, otot tu bila kita hembus nafas dia akan bergetar, dan getaran tu yang keluar bunyi sebagai kita panggil sebagai dengkur tu. Okay, jadi sebenarnya saya pun mungkin tak sempat lah nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan dengkur dan sleep apnea untuk kali ni. Mungkin saya akan buat perkongsian ni pada lain kali insyaAllah. Cumanya selain daripada itulah tugas saya di makmal sleep diagnostic, saya buat ujian lah kepada pesakit ni. Sebenarnya bukan pesakit yang masalah pernafasan sahaja, ada juga masalah gangguan tidur lain yang bukan menyebabkan pernafasan lah. Contohnya beberapa yang saya boleh sebut insomnia. Insomnia ni mungkin ada orang pernah dengar kan, susah nak tidur malam, ataupun bila dia tidur malam tu dia kerap terjaga, lepas tu dia susah balik dia nak maintain nak tidur semula. Itu insomnia lah. Yang tu dia ada kaedah rawatan dia yang lain, dan dia punya prosedur untuk buat ujian pun agak berbeza lah. Kemudian ada juga yang contohnya dia macam sedang tidur, dia boleh pergi tumbuk pasangan dia ataupun tumbuk katil, tumbuk dinding. Dia tak sedar lah dia masih tidur, tapi dia boleh acting out. Mungkin dia tengah bermimpi something yang ganas, dia acting out dia punya mimpi yang dia alami tu. Jadi itu pun kita akan buat ujian lah untuk sahkan dia punya penyakit ataupun gejala dia tu. Dan ada satu lagi, contohnya orang yang dia melampau-lampau dia punya mengantuk, kalau dipanggil sebagai excessive sleepiness, sehingga kan kalau dia tengah buat aktiviti, contoh bercakap, berlari, dia boleh tiba-tiba terlelap. Ini yang bahaya. Ini dia dah tak normal lah. Dia memang ada berkaitan dengan dia punya brain dan juga muscle dia.
Jadi prosedur dekat dalam sleep lab ni apa yang saya buat, saya akan buat ujian. Mungkin saya tak dapat nak cerita dengan detail lah ujian tu macam mana, tapi secara ringkas dia, mungkin kalau orang pernah tahu buat ujian jantung yang tampal elektrod dekat bahagian dada kan. Okay, sebenarnya saya akan tampal elektrod ataupun sensor, lebih kurang macam tu lah. Cuma yang untuk ujian tidur ni lebih melibatkan seluruh badan, daripada atas kepala, muka, jantung dan sampai ke bahagian kaki. Tujuan dia sebenarnya kita pasang banyak sensor tu untuk nak tengok yang pertama gelombang otak, sebab waktu kita berjaga dan waktu kita tidur, gelombang otak kita ni dia berbeza. Sebelum ni video saya ada terangkan pasal fasa tidur ada 4. Jadi setiap fasa tu pun ada perbezaan dari segi gelombang otak dia. Okay, mungkin saya akan terangkan pada masa yang lain. Jadi tu yang pertama. Kemudian yang kedua, sensor yang lain tu kita nak tengoklah pergerakan otot badan dia. Contoh pergerakan kaki, pergerakan mata dia, pergerakan mulut dia. Dan kalau yang berdengkur tu kita akan ada recording audio untuk dengarlah sama ada dia berdengkur sekuat mana dan selama mana masa dia tidur malam. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting tu kita tengok kandungan oksigen, kandungan karbon dioksida dalam tubuh badan dia semasa dia tidur malam. Jadi benda-benda tu semua itulah yang bila saya dah habis buat ujian tu pada waktu pagi, ujian ni kita buat sepanjang malam. Kita pasangkan pada pesakit elektrod ni, kita biarkan dia tidur dengan wire tu semua, kemudian esok pagi barulah kita akan buka balik wire. Jadi the next morning tu barulah sleep technologist ni akan analyse report tu, kemudian buat summary, hantarkan kepada doktor mana yang request lah. Jadi tujuan dia untuk nak sahkan diagnosis. Jadi apa kepentingan buat ujian sleep study ni? Okey, ujian sleep study ni sebenarnya dia sama je dengan ujian lain. Ujian jantung tu kita nak tengok jantung. Contoh kalau macam orang ada masalah pernafasan paru-paru, kita buat X-ray kan. Jadi disebabkan ujian tidur ni kita tak boleh tahu daripada ambil darah ke, daripada X-ray ke. Jadi ujian tidur ni adalah salah satu cara untuk nak screening lah, untuk sahkan diagnosis penyakit. Kemudian kenapa saya nak wujudkan channel Sembang Tidur ni? Okey, sebenarnya saya ni orang yang suka berkongsi lah, suka bercakap, bercerita, lebih-lebih lagi pasal apa yang saya minat. Dan bidang ni adalah bidang yang saya minat lah. Jadi saya punya tujuan satu je sebenarnya, saya nak berkongsi dan saya nak mendedahkan tentang masalah yang berkaitan dengan kesihatan tidur ni kepada semua orang. Sebab sepanjang 10 tahun saya bekerja sebagai sleep technologist ni pun, saya tengok kesedaran orang ramai berkenaan dengan masalah gangguan tidur ni, terutamanya sleep apnea tadi, masih lagi kurang memuaskan lah. Sebab bila orang datang dekat mak saya untuk buat ujian tidur, ramai yang kata kalau tak sebab jumpa doktor ni, saya tak tahu dengkur ni adalah masalah, dan benda ni boleh buat cek dekat hospital semua, dan benda ni ada rawatan dia. Ramai lagi yang tak tahu. Dan pesakit yang dah tahu pun kadang-kadang saya tengok dia punya motivasi diri untuk nak merawat masalah apnea dia tu, kadang-kadang dia boleh jadi down juga. Sebab kaedah rawatan untuk sleep apnea ni, dia melibatkan beberapa kali kena datang dekat sleep lab, kemudian ada melibatkan pembelian mesin bantuan pernafasan, satu melibatkan kos lah, dan satu lagi melibatkan masa. Dia tak sama macam orang yang sakit jantung, kencing manis, dia datang kemudian doktor bagi ubat, mungkin lepas tu dia dah tak payah nak follow up sangat, cuma dia follow up sekali-sekala saja. Jadi yang masalah tidur ni, dia punya follow up kadang-kadang agak kerap, dan dalam follow up yang pertama ataupun yang kedua tu kadang-kadang masih belum dapat lagi rawatan untuk dia yang sesuai. Jadi mungkin itu yang saya tengok menyumbang kepada seseorang pesakit tu, dia jadi kadang-kadang berubah fikiran bila kita dah cadangkan rawatan, kemudian tiba-tiba dia rasa dia tak bersedia, dia nak KIV dulu. Jadi itulah saya tengok keadaan macam tu. Jadi saya rasa macam terpanggil lah untuk nak berkongsi sekurang-kurangnya dengan adanya channel Sembang Tidur ni.
saya akan berkongsi tentang masalah sleep apnea dan kesihatan tidur lah secara menyeluruh. Kemudian sekali-sekala saya mungkin boleh kongsikan tips kesihatan tidur. Saya akan kongsikan fakta dan mitos berkaitan dengan masalah kesihatan tidur. Jadi benda-benda tu semualah yang menyebabkan saya terpanggil untuk wujudkan channel Sembang Tidur ni. Okey, jadi kepada yang masih belum subscribe, bolehlah support saya dengan subscribe dan tekan loceng yang dekat sebelah dia tu untuk onkan notification. Kongsikan lagi kepada ramai orang lagi yang belum tahu, supaya akan datang bila saya ada buat pendedahan dan video baru, ramai orang yang boleh mendapat manfaat dia, insyaAllah. Jadi sekian sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi di lain masa. Zas.